Ni baca masa last ni. Baca masa last kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat, Allah berikan kesempatan, Allah berikan syifa wa min kulli da', kesembuhan daripada penyakit. Mudah-mudahan pada tengah hari yang mulia ini Allah berikan kita sedikit ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Kita memperbanyakkan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Bizikri salihin tatanazalur rahmat. Dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaumin jum'atin sa'atan, dan pada hari Jumaat ini ada satu waktu yang sangat mustajabnya doa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat juga dalam bulan Ramadan. Baik, insya-Allah kuliah ringkas kita sebelum kita nak masuk pada tazkirah atau pada khutbah Jumaat pada hari ini yang membicarakan serba singkas tentang rahmatnya Ramadan. Dan alhamdulillah kita dah masuk pada fasa pertama Ramadan yang mana disebut sebagai awaluhur rahmah. Dan pada permulaannya disebut sebagai rahmatnya Ramadan itu. Dan pada pertengahan Ramadan disebut sebagai awsatuhul maghfirah. Yang pertengahannya adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa akhirahu aitqu minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Maka alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah hampir nak dekat seminggu dah dalam Ramadan ni. Cuma sebahagian daripada para ulama menyebutkan, antaranya dalam kitab Marhaban ya Ramadan, apabila seseorang tersebut dia sudah berdoa pada bulan-bulan yang sebelumnya untuk masuk ke bulan Ramadan, dan dia sudah masuk pada bulan Ramadan, jadi sepatutnya pada bulan awal pertama itu, pada minggu pertama itu, dia banyak melakukan sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas masuknya dia pada bulan Ramadan. Maka kalau kita ikutkan, jarang orang buat sujud syukur bila masuk Ramadan. Kan ajar buat dah sujud syukur. Nanti balik rumah boleh buat sujud syukur, kan, ataupun dah habis mayang ke apa ke, buat sujud syukur mengatakan bahawasanya alhamdulillah dapat lagi masuk Ramadan pada tahun ni. Kerana banyak kawan-kawan kita tak dapat untuk bersama kita pada Ramadan tahun ini, dan Allah dah panggil balik dah. Maka benda pertama yang kita kena buat adalah kita sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Ramadan ni, kita masuk dalam bulan Ramadan berbekalkan dengan doa-doa yang kita doa pada sebelum ni. Kita doa sebelum ni, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka alhamdulillah kita dah masuk dah bulan Ramadan. Dan kata Imam Ibn Hajar dalam kitab yang ditulis oleh Habib Muhammad Amin, Marhaban ya Ramadan, kalau sekiranya seseorang tersebut apabila sudah masuk Ramadan, sebelum ni dia doa untuk masuk Ramadan, maka Allah takdirkan dia masuk dalam bulan Ramadan. Dan apabila dia masuk dalam bulan Ramadan, kalau sekiranya dia menganggap ataupun
dia merasakan ataupun dia berangan-angan supaya Ramadan ni cepat pergi. Bila nak raya ni cepat-cepatlah Ramadan ni kan. Maka kalau sekiranya dia berharap supaya Ramadan ni cepat pergi, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, maka hukumnya haram. Kerana sebelum ini Allah dah takdirkan dia dan dia masuk. Tiba-tiba dia berharap supaya cepat-cepatlah habis. Maka kata Imam Ibn Hajar, hukumnya haram dan boleh bawa kepada berdosa. Maka sebab itu kalau ikut adat orang Arab, bila masuk je Ramadan, maka memang mereka ini akan hias rumah-rumah mereka. Kerana mereka menganggap Ramadan ni sebagai tetamu. Hatta kalau tuan-tuan pergi sekarang ni pun dekat negara-negara Arab, orang Arab selalu akan gantung fanus. Fanus ni macam lampu-lampu yang kalau kita pergi kedai-kedai Siam dan sebagainya, lampu-lampu yang warna-warni tu kan. Itu adat orang Arab. Masuk je Ramadan memang dia akan gantung lampu-lampu tersebut. Sebab mereka takzim, mereka mengagungkan bulan Ramadan ni sebagai salah satu tetamu yang datang. Kerana pada bulan Ramadan ni Allah ampun dosa. Pada bulan Ramadan ni lah Allah bukakan seluas-luasnya pintu syurga. Kan? Dan pada bulan Ramadan ni Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Allah berikan rahmat, Allah berikan keampunan, Allah bebaskan manusia daripada api neraka. Allah bukakan seluas-luasnya pintu taubat. Maka dalam bulan Ramadan ni membawa banyak manfaat dalam bulan Ramadan. Hatta dalam bulan Ramadan juga wasulihat syayatin, wasufidat syayatin, Allah belenggu syaitan. Kalau kita sebelum ni kuliah perubatan Islam, masuk Ramadan kita kena tutup buku. Sebab jin pun tak ada. Nak cerita pasal jin tak boleh. Sebab dia pun tak ada. Maka bulan Ramadan, walaupun sebahagian ulama kata jin dan juga syaitan tu dia masih lagi ada, tapi dia tak mengganggu. Allah hijab dia. Allah tolak dia daripada mengganggu manusia. Hatta Imam Malik rahimahullah, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, dia menutup segala daripada kelas-kelas hadisnya. Kelas-kelas hadis pengajian ditutup. Dan ditumpukan sepenuhnya untuk baca Quran. Maka sebab itu, paling kurang dalam bulan Ramadan ini, mesti baca Quran sehari. Paling kurang semuka pun jadilah. Kalau sekiranya ada yang hebat, ada grup tadarus dan sebagainya, maka kalau boleh khatam Quran. Dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, Imam Zahabi tulis bahawasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila di luar waktu Ramadan, dia khatam Al-Quran sehari sekali. Imam Syafi'i, imam kita, imam mazhab kita. Dan dia khatam Quran sehari sekali pada luar bulan Ramadan. Tapi bila masuk sahaja Ramadan, dia khatam Quran sehari 2 kali. Kalau kita fikir logik, Ustaz, macam mana seorang boleh khatam sehari 2 kali khatam? Kalau kita baca Quran daripada muka surat pertama sampailah muka surat yang terakhir, surat An-Nas tu, maka ambil masa lebih kurang, paling basic pun 4 jam kah? 4 jam setengah lebih kurang. Kalau tu paling laju lah. Kalau sekiranya 4 jam setengah, kalau 2 kali khatam dekat 8 ke 9 jam. Bila Imam Syafi'i nak tarawihnya? Bila pula dia nak tulis kitabnya? Dalam kitab Qimatul Zaman 'inda ulama, Syekh Abu Fatah Abu Qudah sebut, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, Allah berikan nilai masa kepada orang yang beramal ini lain. Maka kita tak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain dengan amalan yang kita buat. Contoh, kalau sekiranya kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang kita baca Quran. Hari ni baca Quran berapa banyak haji? Saya baru baca semuka tadilah. Oh, alhamdulillah hari ni saya baca dekat sejuzuk dah. Hari ni dah baca sejuzuk dah. Maka kita tak boleh nak bandingkan amalan kita dengan amalan ni, sebab tahap manusia tak sama. Maka sebab itu Imam Syafi'i dia boleh khatam sehari dalam bulan Ramadan 2 kali. Sebab nilai masa Allah bagi pada dia berbeza dengan orang lain. Sebab dia ni orang yang beramal, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hafalannya pun kuat, fasahahnya juga betul bacaan. Dan sebab tu kalau orang yang kan, kalau kita tengok anak-anak tahfiz, bila dia mengulang bacaan Quran tu kan laju. Kita baru alif lam mim kan dah masuk zuhur. Kan belum apa-apa dah masuk zuhur dah. Semayang pula zuhur. Kan buka Al-Quran dah asal bila nak khatamnya. Tapi paling kurang baca, jangan tinggal. Ya. Cuma kata ulama, kalau kita ikutkan, hari yang paling mulia dalam setahun adalah hari Arafah.
Dalam setahun 365 hari ini, hari yang paling mulia yang Allah sebut juga yang disebut oleh Nabi SAW, hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Kan, nak dekat dah kita ni, nak dekat sampai dah bulan Zulhijjah nanti. Kan, hatta dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Siyam yaum Arafah yukaffiru sanatain." Puasa hari Arafah Allah ampun dosanya 2 tahun. Maka hari yang paling mulia dalam setahun adalah hari Arafah. Hari yang paling mulia dalam seminggu. Kalau dalam setahun, hari yang paling mulia hari Arafah. Tapi dalam seminggu, hari yang paling mulia bila? Hari ini. Iaitu hari Jumaat. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan yang paling mulia dalam setahun adalah bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Dan malam yang paling mulia dalam setahun ada juga dalam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Maka sebab itu, ada setengah orang dia kata, ustaz kita ni umur tak panjang. Allah bagi pada umat Nabi Muhammad ni umur tak panjang, 60, 70, 80, ada setengah sampai 90, 100. Umur kita tak panjang. Macam mana kita nak menandingi umat-umat sebelum ni? Kan? Nabi Ibrahim umurnya hampir 1800 tahun. Nabi Adam hampir 2000 tahun. Nabi Nuh AS berdakwah pun 950 tahun. Baru berdakwah umurnya, wallahu a'lam. Maka umur umat Nabi-Nabi sebelum ni panjang. Hatta zaman Nabi Musa AS, ada orang beramal umurnya, ada orang beramal amalan 500 tahun. Saya pernah cerita mungkin sebelum ni. Dia beramal 500 tahun dan nak masuk syurga dengan sebab berkat amalan dia. Maka apabila Nabi Musa AS munajat pada Allah, bagi tahu pada Allah, ya Allah, fulan bin fulan ni dia nak masuk syurga dengan sebab amalan dia. Maka bila mana Allah kata pada Nabi Musa, wahai Musa, bagi tahu kepada hamba-Ku ini, dia tidak akan dapat masuk syurga dengan sebab amalan dia. Maka Nabi Musa pun terkejutlah, macam mana dia tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Dia ni beramal hampir 500 tahun ni, bukannya sikit-sikit masa. Maka Allah firman pada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya amal ibadat yang dibuat 500 tahun itu tak boleh nak dibandingkan dengan rahmat-Ku walaupun satu. Amal ibadat yang dibuat 500 tahun itu bukan sikit-sikit amal, tapi kalau dia nak masuk syurga dengan sebab amalan dia, tak boleh nak dibandingkan dengan rahmat Allah walaupun satu. Dan rahmat Allah yang Allah bagi kepada umat-umat sebelum ni berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Hatta dalam bulan Ramadan sahaja, pada 10 malam pertama, Allah dah bagikan sebanyak-banyak rahmat pada kita. Maka sebab itu, kalau sekiranya kita nak banding amalan dengan umat-umat sebelum ni, tak mampu Ustaz, macam mana kita nak buat? Disebabkan Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad ini, Allah bagi satu malam, iaitu malam Al-Qadar. Kalau sekiranya dia beramal 60 tahun, kalau sekiranya dalam beramal dah tolak-tolak dan sebagainya, katalah ada 10 tahun, 15 tahun, dia nak bawa di hadapan Allah, dia kata, ya Allah, inilah amalan aku hampir 10 tahun, 15 tahun, aku nak masuk syurga Firdaus. Nampak macam tak logik, kan? Katalah contoh kita umur 60, dalam masa umur 60 tu, tiba-tiba meninggal. Maka tolak waktu umur kita tidur. Kita tidur 1 jam, 1 hari 24 jam, kita tidur 8 jam sehari. Kalau sekiranya umurnya 60 tahun, maka dia sudah tidur 20 tahun. 60 tolak 20, 40 tahun. 40 tahun, tolak pula waktu umur dia balik. Kita balik umur berapa? Paling kurang 15. 40 tolak 15, maka jadi lebih kurang 25. 25, tolak pula waktu dia hoha-hoha. Kan, waktu dia baru nak, ialah zaman-zaman dulu kan, kita bukannya terus jadi orang alim, bukan terus datang surau masjid tak. Tolak waktu hoha-hoha 25 tahun, tolak 10 tahun, tinggal 15. 15 ni adalah waktu dia pergi masjid, dia baru mengaji dan sebagainya, adalah okeylah 15 tahun, okeylah amalan. 15 tahun pula tak tolak pula amalan yang dia ni, kadang-kadang kita buat amal, kadang-kadang ada masa bukannya sempurna. Kan, kita semayang, berapa ramai yang khusyuk dalam solatnya? Kan, kata para ulama, kalau sekiranya khusyuk itu menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun solat, maka habis semua orang batal semayang. Kan, kita semayang, hatta kita semayang Jumaat sekali pun, adakah orang masih khusyuk dalam semayang? Belum tentu. Tapi kita cuba untuk khusyuk. Maka sebab itu kata ulama, bila kita habis semayang, ada khaufun, ada rajaun, ada takut, ada berharap. Takut sebab apa? Takut Allah tak terima semayang.
Kita semayang semalam kan, takut Allah tak terima semayang. Tapi ada pengharapan. Ya Allah, terimalah semayang kami, Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hatta Nabi Ibrahim AS pun bila dia selesai bina Kaabah, itulah doa dia. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walaupun dibina Kaabah, tapi tetap juga dia Ya Allah, terimalah amalan kami. Maka kita, amalan kita kat 10 tahun ini, hampir 10 tahun ini, kita nak bawa di hadapan Allah, kita nak kata, Ya Allah, aku nak masuk syurga. Tapi amalan aku ada 10 tahun je. Macam mana kita nak masuk syurga ni? Maka Allah sudah melihat benda tersebut. Allah tahu umat Nabi Muhammad ni. Maka Allah berikan dalam bulan Ramadan ni, ada malam Lailatul Qadar. Kalau sekiranya dalam masa 10 tahun itu, dia dapat malam Lailatul Qadar. Kan malam Lailatul Qadar ni, satu malam bersamaan 83 tahun. Bersamaan 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang dalam 83 tahun dah. Kalau tiap-tiap tahun dia beramal 10 tahun itu dengan benar-benar beramal, dan dia dapat 83 tahun itu, 83 tahun darab 10, 830 tahun amalan dia. Itu kalau sekiranya amalan 10 tahun betul-betul. Kalau sekiranya dia hidup 70 tahun, 80 tahun, dia dapat tiap-tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, berapa banyak pula amalan dia. Maka sebab itu, kita kalau nak masuk syurga dengan sebab-sebab amal kita sahaja, memang tak boleh. Maka sebab itu, kita minta pada Allah apa? Rahmat dia. Rabbana hablana min ladunka. Dalam surah Kahfi, kita baca hari ini tadi kan. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita nak minta pada Allah apa? Rahmat. Apa maksud rahmat? Rahmat itu masuk kasih sayang. Kita nak minta Allah sayang kita ni. Kita nak minta Allah kasih kita. Sebab kita tahu amalan kita tak banyak. Maka Ramadan pada permulaan memang Allah turunkan kasih sayang dia. Kita tak apa, kita tengok 2-3 hari ni tiap-tiap hari hujan. Dan kesian orang duk niaga sebagainya, tapi itulah rahmat Allah yang kita tak pandang benda tersebut. Hatta bila mana hujan tersebut adalah waktu mustajab doa. Walaupun ialah ada orang niaga sebabkan macam-macam lah, tak boleh nak buat apa. Tapi dalam waktu hujan itulah mustajab Allah masaiban nafi'an. Waktu itu juga berdoa kepada Allah. Cuma kata para ulama, apabila masuk Ramadan, ada beberapa golongan yang dia buat amal, tapi Allah tak terima amalan dia. Dia buatlah macam mana sekalipun, Allah tak terima amalan dia. Apa di golongan tersebut? Yang pertama, golongan yang minum arak. Yang mustamirah, yang golongan yang berterusan minum arak. Golongan yang minum arak ini, maka Allah tak terima amalan dia. Hatta kalau sekiranya bulan-bulan biasa pun, kalau orang yang minum arak ni, Allah ada dalam sebahagian hadis menyebutkan Allah tak terima solatnya 40 hari. Orang yang minum arak ni. Apatah lagi bulan Ramadan. Maka Allah tak terima amalan dia. Yang kedua, orang yang berzina. Orang yang berterusan berzina. Bulan Ramadan pun pergi jalan-jalan cokek lagi, bukan pergi jalan cokek nak buat apa. Kan, pergi cari lagi perempuan-perempuan, contoh kan. Maka kalau sekiranya sampai tahap macam tu, maka masuk saja Ramadan illal ju'i wal atash. Dan dia tak dapat apa dalam Ramadan melainkan lapar dahaga sahaja. Yang ketiga, kata para ulama, golongan yang bermusuh-musuhan. Duk bergaduh dengan orang, masih lagi dalam keadaan dia bergaduh, tak minta maaf dan sebagainya. Maka kita ni tahun depan belum tentu dapat Ramadan. Jadi kalau sekiranya tahun ni kita beramal kosong, tak ada apa. Kan? Macam mana nak dapat Ramadan terakhir? Maka kalau sekiranya kita masih ada bergaduh dengan orang dan sebagainya, telefon minta maaf. Kalau tak nak telefon, WhatsApp. Haji, dulu saya ada buat salah dengan Haji, sekian. Saya minta maaf lah. Kan? Ustaz, saya betul bab ni. Bukannya saya salah, tapi Nabi sebut man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang rendah diri dia, Allah angkat darjat dia. Siapa-siapa yang man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa-siapa yang buat baik minta ampun, maka Allah bagi ganjaran pada dia. Dia nak ampunkan kita, dia nak dia kata saya tak maafkan aja. Itu ikut dia lah. Tapi kita dah minta maaf. Selesai hubungan kita dengan manusia. Dan yang keempat, kata para ulama, golongan yang uququl walidain. Golongan yang derhaka kepada mak ayah. Nah, kalau sikit je lah, ustaz kita pun dah berapa lama tak rentah negeri ni. Tak balik kampung kan. Saya pun 4 bulan tak balik kampung. Nah, macam mana ni derhaka tak derhaka ni.
Tapi kita ada telefon. Telefonlah. Mak ayah kalau masih ada kan. Kalau tak ada, doakan kebaikan mereka. Kalau sekiranya ada telefon mak kan, ayah kan, minta maaf dan sebagainya, kalau salah silap dan sebagainya. Yalah kita buat anak-anak kan, kadang kita pun sendiri dah jadi ayah dan sebagainya, maka kita tahu macam mana perangai anak-anak kita. Maka kalau sekiranya dia ada bergaduh dengan mak ayah dia, telefon minta maaf kan, supaya dia masuk dalam Ramadan ni dia dapat semua nikmat-nikmat tadi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik. Maka dalam awal-awal Ramadan juga para ulama menyebutkan disebabkan ada banyaknya rahmat pada permulaan Ramadan, maka datangkan niat-niat yang baik. Dan apa kita punya target plan dalam bulan Ramadan? Kita nak dapat apa dalam bulan Ramadan ni? Ya Allah, Tuanku, tahun ni aku nak dapat 30 juzuk khatam. Alhamdulillah. Maka target kita yang tu. Maka datangkan niat itu pada permulaan awal-awal Ramadan ni. Ya Allah, aku nak dapat 30 juzuk. Walaupun tak dapat khatam, tengok nanti habis Ramadan tak dapat khatam. Ada lagi 2 juzuk, 3 juzuk tak dapat khatam. Tak apalah. Tapi dapat tak pahala? Dapat. Dan niatul salihah, niat yang baik itu dapat pahala dia. Niat juga ya Allah, Tuanku, kalau boleh tiap-tiap malam dapat tarawih berjamaah. Kan, dapat teruskan tarawih. Hatta dalam bab tarawih ini, para ulama menyebutkan, para ulama salafus salaf, apabila mereka ini dalam bab tarawih, kalau sekiranya dia tak dapat sembahyang tarawih malam tu, malam besok dia akan qada balik yang semalam tu. Katalah tiap-tiap malam buat 20, maka besok malam tu dia tak dapat buat, malam besok dia buat 40 rakaat. Dia qada balik. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan je ada tarawih. Tak ada pula bulan Syawal ada tarawih. Nak pergi mana bulan Syawal ni? Nak tarawih tak tahu ke? Tak ada, Ramadan je ada. Maka kalau boleh Ramadan ni datanglah tarawih. Penuhkan masjid surau kita. Sebab tahun lepas kita tak boleh. Kita semayang kat rumah dan sebagainya. Walaupun untuk imam semua tak bertauliah. Semua jadi imam. Tapi dah ada imam hafiz dan sebagainya kan, datanglah masjid tarawih. Kalau sekiranya kita katakan bahawasanya Ustaz, bila kita nak doa bulan Ramadan ni, maka ulama dah susun dah. Apabila kita sahur, kita bangun sahur kan, Nabi sebut dalam hadis, tasaharu fa inna suhuri barakah. Maka sahurlah, kerana pada sahur itu ada keberkatan. Maka dalam sahur itu pun kita dah boleh start doa dah. Maka doa ini tak semestinya kena angkat tangan. Doa adalah hati, tak apa. Kan? Kemudian lepas habis sahur kita puasa. Daripada start puasa itu sampailah nak dekat berbuka, maka itulah waktu mustajab. Salasatun la yuradda du'a'uhu. 3 golongan yang Nabi tak tolak doa dia. Al-mazlum hatta yunsir, golongan yang dizalimi sehingga Allah tolong dia. Al-musafir hatta yurji', golongan yang musafir sehingga dia kembali. Was-saim hatta yuftir, dan golongan yang puasa sampailah dibuka puasa. Maka bila mana kita puasa sekarang ni, sampailah kita buka puasa, adalah waktu yang sangat mustajab doa. Doalah. Kan? Tambah hari ni hari Jumaat, lagilah banyak boleh doa, keberkatan. Kemudian waktu apabila sebelum berbuka. Kan? Waktu sebelum berbuka adalah waktu yang sangat mustajab doa. Dan hatta kalau kita pergi, ada setengah jemaah-jemaah pernah pergi umrah Ramadan kan? Kan umrah Ramadan, kita akan tengok orang start je dekat 15 minit, 10 minit sebelum berbuka, mereka akan berdoa menghadap kiblat. Doa pada Allah. Maka kita kalau dekat Malaysia ni, kan, dah duduk dengan anak-anak ramai-ramai sebagainya sebelum buka puasa tu, doalah sikit-sikit. Ya Allah, berkatlah kami, ya Allah, rezeki sebagainya kan. Kemudian dah habis buka puasa, tarawih. Maka sepanjang daripada tarawih itu ada keberkatan doa. Malam pula, malam 1/3 malam adalah waktu berkat. Maka tidak ada waktu dalam bulan Ramadan ini yang tidak ada keberkatan doa. Semua ada. Semua berkat doa tu. Antara kita nak doa tak nak saja, itu sahaja. Maka dalam bulan Ramadan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam, selain daripada kita datangkan niat-niat yang baik, kita datangkan azam-azam yang baik. Kita dah ada plan dah berapa banyak kita nak infak pada bulan Ramadan. Kalau sekiranya bulan apa, minggu pertama, minggu kedua kita infak 10, maka pada malam terakhir kita infak sehari 20. Kalau contoh malam terakhir yang kita infak 20 tu kena pula malam Lailatul Qadar, maka RM20 darat pula 1000 bulan.
Itu baru RM20. Tambah-tambah orang yang yang berikan makanan kepada golongan buka puasa lain pula. Siapa-siapa yang berikan makanan kepada golongan buka puasa, maka Allah berikan pahala kepada dia dan tidak kurangkan pada pahalanya sikit pun. Dapat pahala pula macam-macam. Maka sebab tu Allah masyaallah, bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah berikan kepada manusia ini, kepada umat Nabi Muhammad ni, semua benda. Ambil lah. Seumpama kita masuk ke ladang ataupun ladang apple ke, ladang cherry ke apa ke, maka ambil lah, dia katakan. Ambil lah semua yang ada tu. Maka atas kita lah, ada setengah orang ambil sikit. Ada setengah orang ambil sebakul. Ada setengah orang ambil berlori-lori. Maka ikutlah atas manusia. Macam mana dia nak beramal. Yang penting, kena beramal. Jangan tinggalkan bulan Ramadan ni sia-sia macam tu je. Maka sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah, 3 tingkatan puasa. Yang pertama, puasa umum. Puasa biasa-biasa. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, khususul khusus. Kalau sekiranya kita dah hidup 40 tahun, takkan tingkatan amalan puasa kita biasa. Tak boleh lah. Kalau sekiranya anak-anak kita puasa, dah start puasa, maka kita pun sama macam dia. Kita pun puasa lebih kurang dia juga. Dia buka periuk, kita pun buka periuk. Tak boleh macam tu. Maka jadilah puasa orang umum. Kalau sekiranya umur kita dah 40-50 tahun, puasa kita kena berbeza. Kalau dulu sebelum ni tak baca Quran, tahun ni baca Quran. Kalau sebelum ni tak baca hadis, tahun ni baca hadis. Kalau sebelum tak datang tarawih, tahun ni datang tarawih. Maka kena ada tingkatan dalam amalan. Sama macam semayang. Takkanlah 40 tahun semayang kita sama. Kalau dulu sebelum ni kita semayang, kita tak tahu makna Al-Fatihah. Jadi bila kita dah tahu makna, tahun ni dah tahu makna Al-Fatihah, maka semayang rasa lebih khusyuk. Maka sebab itu, amalan ni tiap-tiap masa kita upgrade, tambah-tambah diri kita. Supaya barulah dapat khusyuk dalam ibadah itu, insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Okay. Yang terakhir, kita ada pengumuman sikit daripada sebelum kita nak berhenti azan ni. Daripada pihak surau. Satu peringatan lah daripada AJK Surau Wangsa Melawati. Berikutan kes COVID-19 ni masih lagi naik daripada dalam negara kita ni. Dan semalam kita dah mencatatkan hampir 2,148 kes. Ya. Hatta KL sahaja lebih kurang 172 kes. Maka surau mintalah kerjasama daripada semua jemaah untuk sentiasa mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan sebagainya dan KKM. Jagalah diri masing-masing, yang pakai mask, tutup mulut, cuci tangan, kemudian scanlah My Sejahtera dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ada kutipan sumbangan Ramadan daripada rumah ke rumah. Iaitu pada hari besok, 17 April 2021, lebih kurang dalam 9.30 pagi. Ya. Kawasan Wangsa Budi. Kemudian hari Ahad, 18 April, sama juga 9.30 pagi, kawasan Wangsa Ceria. Dan minggu depan, hari Sabtu, 24 April, kawasan Wangsa Murni. Maka kalau sekiranya ada yang nak bagi sumbangan dan sebagainya, mungkin pihak surau dah sediakan borang dan sebagainya, maka bersedialah dengan borang yang telah diedarkan kalau sekiranya ada. Dan siapa-siapa yang free boleh join lah AJK untuk kutip sumbangan sekali. Wallahu alam, itu saja pengumuman pada hari ini. Mudah-mudahan berkat hari Jumaat ni kita dapat sedikit manfaat ilmu pada hari ini, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung dalam khatib ataupun khutbah nanti, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, ya Allah, ampun segala silap kami, ya Allah. Ya Allah, berkat Ramadan ni, ya Allah, jahat mana pun kami, ya Allah, buruk mana pun kami, ya Allah, besar mana pun kesilapan kami, ya Allah, besar mana pun keaiban kami, ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah air mata nanti, ya Allah, yang jatuh pada bulan Ramadan sebagai air mata syurga, ya Allah. Jadikanlah daripada air mata ini yang dapat sucikan hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah daripada kelarangan qaryah inilah, daripada keluarga kami, ya Allah, keluarga yang ingat kepada Nabi, yang ingat kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كلا بالله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا والصلاة القائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهر رمضان سيد الشهور وأفاض فيه الخير والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sepenuh hari dan bulan yang penuh kemuliaan dan barakah ini,
Marilah kita tingkatkan darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan saleh, istiqamah mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan peluang keemasan melakukan ibadah sepanjang Ramadan tahun ini, kita mampu menggapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Rahmat Ramadan. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang difardukan padanya ibadat puasa pada umat Islam, supaya dapat menjadikan mereka hamba-hambanya yang bertakwa. Orang yang berasa gembira dengan kehadiran Ramadan membuktikan dirinya tahu kelebihan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Ayat 183 surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa merupakan ibadah yang dapat mendidik jiwa bagi meraih takwa. Puasa bukan saja ibadah yang diperintahkan kepada Nabi SAW dan umatnya, malah turut dilaksanakan oleh umat-umat Nabi terdahulu sebelum baginda SAW. Marilah sama-sama kita gunakan kesempatan pada bulan barakah ini untuk memburu rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang sempurna semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, demi mencapai darjat puasa yang tertinggi. Ambillah peluang di bulan yang mulia ini untuk melaksanakan solat fardu secara berjemaah di masjid, surau dan di mana sahaja, serta disusuli dengan solat sunat rawatib. Berniat iktikaflah ketika berada di masjid, kerana ia sangat dituntut untuk dilakukan di bulan Ramadan. Namun, janganlah diabaikan tanggungjawab untuk mematuhi setiap peraturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk mengelakkan berlakunya penularan wabak pandemik COVID-19 di rumah ibadat. Di samping ibadah di siang hari di bulan Ramadan, marilah kita beristiqamah melakukan qiyam Ramadan dengan ibadah yang disunatkan, iaitu solat tarawih. Imarahkanlah masjid dan surau dengan sama-sama menunaikan solat isyak dan solat sunat tarawih secara berjemaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Bermaksud, sesungguhnya siapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikannya ganjaran qiyam sepanjang malam. Kesempatan di bulan Ramadan ini juga, marilah kita melakukan ibadah-ibadah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah melazimi membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi bacaan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam sekali pada setiap tahun, dan ketika tahun kewafatannya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengulangi bersama Jibril sebanyak 2 kali. Lihatlah para alim ulama dan salafus soleh, apabila ditibanya bulan Ramadan, mereka mengagungkan Al-Quran dengan membaca serta mengkhatamkannya, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan di luar bacaan solat. Setiap masa yang terluang di bulan Ramadan seharusnya kita isi dengan membaca Al-Quran. Malah lebih baik kita bertadarus bersama ahli keluarga maupun sahabat handa yang baik bacaannya. Tiada alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran, kerana di zaman ini terdapat pelbagai aplikasi Al-Quran dalam telefon pintar. Ketahuilah bahawa biarpun kita tidak lancar membacanya atau kurang mahir, namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala kerana kesungguhan kita untuk kita membaca kitab suci ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW juga banyak melakukan amalan bersedekah dan memberi makan berbuka puasa di bulan Ramadan.
Ini menunjukkan bahawa bersedekah pada bulan ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Bermaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya. Marilah kita merebut kelebihan bersedekah di bulan Ramadan dan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka. Tentunya ada dalam kalangan keluarga maupun jiran tetangga yang menghadapi kesulitan hidup. Justru inilah saat terbaik untuk kita meningkatkan amalan bersedekah sepenuh keikhlasan, mengharapkan rahmat dan keredaan Tuhan. Marilah kita mengambil keberkatan Ramadan untuk menguatkan rasa cinta dan kasih sayang sesama insan. Semaikan nilai kasih sayang di dalam keluarga, terutamanya kepada kedua ibu bapa. Sentiasalah berhubung dengan mereka. Penuhilah hajat dan keperluan mereka sebaik-baiknya, lebih-lebih lagi pada bulan yang mulia ini. Jika ada sengketa dan perbalahan di kalangan kita, segeralah bermaaf-maafan dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah puasa dan amalan soleh yang kita lakukan, peliharalah diri daripada menjauhi segala perbuatan, pertuturan, penglihatan dan pendengaran yang merosakkan pahala amalan. Alangkah ruginya kita jika keberkatan Ramadan dicemari dengan umpatan, celaan dan fitnah. Jagalah adab sebagai seorang Muslim, terutamanya di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan sebagainya. Bulan rahmat ini sewajarnya dipenuhi dengan segala amalan kebajikan dan kebaikan yang mengundang pahala yang berganda-ganda. Sentiasalah mengingati Allah, bersabar dengan ujian dan dugaan, bersangka baik dan redha dengan takdirnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar mengambil kesempatan untuk mengingatkan para jemaah sekalian mengenai keselamatan makanan sepanjang Ramadan ini. Utamakan aspek kebersihan ketika menyediakan juadah berbuka puasa. Pastikan bahan mentah yang digunakan adalah segar, bersih dan berkualiti. Bagi mereka yang berkunjung ke pasar Ramadan, patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pilihlah juadah secara bersederhana dan tidak membazir. Carilah juadah yang halal lagi baik, bersih dan selamat. Belilah makanan daripada peniaga yang mengamalkan kebersihan. Pastikan juadah yang dibeli ditutup dengan sempurna dan tidak terdedah kepada pencemaran, serta utamakan pemilihan makanan yang dapat membina kesihatan diri supaya dapat melakukan ibadah dan dengan khusyuk dan sempurna. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menjayakan ihya Ramadan dan menjadikan bulan ini sebagai medan tarbiyah membina kekuatan rohani dan jasmani. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Salam.
Salam. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'aiduddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an wa rakha'a dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka da'ad-din wansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة القائمة. Sufufakum, luruskan saf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Shalli faradan jama'ati rak'at. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Wa subhanallah lilladzi fatara wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki la syarika lahu wa bidzalika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warhamni. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warhamni. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala wa barik ala Muhammad kama barakta ala fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma dibani minal hama wala ala kulli hali wa fi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi li wa li walidayya warhamhum. Allahumma ighfir lana dhunubana li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal pandal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.